السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Jemaah Yayasan Taklim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi ini kita dikurniakan pelbagai nikmat, rahmat, sehingga dengan kurniaan tersebut Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita, menggerakkan hati kita untuk pergi ataupun menempuh jalan bagi tujuan menuntut ilmu agama, talabul ilm. Yang insya-Allah taala pada pagi ini kita akan membincangkan tentang masalah yang berkaitan dengan semak hadis sebelum sebar. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberikan kemudahan, semoga kita diberikan kesehatan, kekuatan zahir dan batin, dan semoga kita digolongkan kepada hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, bahawa sesiapa seorang muslim, seorang yang beriman yang menempuh suatu jalan bagi tujuan menuntut ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya untuk masuk syurga. Dan alhamdulillah pada pagi ini kita akan mempelajari ataupun membincangkan suatu tajuk yang insya-Allah taala sangat bermanfaat bagi kita. Di mana tajuk ini berkaitan dengan salah satu dalil ataupun salah satu pegangan kita, iaitu hadis. Dan secara spesifik hadis ini berkaitan dengan ilmu hadis, ya. Jadi kalau kita tengok daripada tajuk ni semak sebelum sebar. Okey, kenapa saya buat tajuk ataupun saya anda sendiri ustaz, ya, buat tajuk ni untuk dikongsikan kepada jemaah. Seperti mana yang sudah kita tahu bahwasanya kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang Islam ni, dia sangat digalakkan, ya, dianjurkan, bahkan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan pelbagai kebaikan, ya, pelbagai kebaikan. Di antaranya kita diperintahkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan apa-apa yang diajarkan oleh baginda kepada para sahabat. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang sering kita dengar, balligh anni walau ayah. Balligh anni ataupun au ballighu anni walau ayatan. Sampaikanlah dariku tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan agama Islam, walau ayatan, meskipun itu adalah satu ayat, satu perkataan ataupun satu susunan ayat yang berkaitan dengan agama Islam, seperti contoh Abdus Salam, yang menyebarkan salam dan sebagainya,
ataupun memberikan makanan ataupun berkaitan dengan sedekah dan sebagainya. Ini merupakan perkara yang sangat dianjurkan dalam agama Islam. Bahkan kalau kita tengok kepada hadis-hadis yang berkaitan dengan penyebaran hadis ni ataupun menyebarkan ilmu, menyebarkan tentang hadis baginda Nabi, telah disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah rahimahullahu taala, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Sunan Ibn Majah. Baginda Nabi SAW bersabda, "Man ahya sunnatan min sunnati fa'amila biha an-nas kana lahu mislu ajri man 'amila biha la yanqusu min ujurihim syai'a." Yang bermaksud, sesiapa yang menghidupkan satu sunnah dari sunnahku. Maksudnya dia mengamalkan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman di mana sunnah itu tidak begitu dihiraukan oleh orang Islam. Sunnah itu tidak diamalkan oleh orang Islam. Dia hidupkan, dia amalkan. Dengan tujuan dia ingin mendapatkan pahala ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan dia mengamalkan sunnah untuk dirinya, tetapi dia informasikan sunnah tu, dia sebarkan sunnah tersebut kepada orang lain sehingga orang lain tersebut mengamalkannya. Maka di sini baginda Nabi sebut fa'amila bihan nas, lalu orang itu ataupun orang ramai mengikuti jejak dia. Apa yang dia hidupkan dalam sunnah tu dihidupkan juga oleh orang lain, ditiru oleh orang lain. Dengan cara kita sekarang ni, apabila kita mendapat satu postingan dalam media sosial, dalam Facebook, dalam WhatsApp, Instagram, TikTok, Telegram dan sebagainya, kita baca, kita faham, lepas tu kita terus kongsikan, terus forward kepada orang lain supaya kita mendapatkan pahala yang begitu banyak. Sebab kita nak kebaikan, nak pahala, kita nak syurga semuanya. Jadi apa yang kita dapati, apa yang kita perolehi daripada perkongsian orang lain, kita kongsikan juga kepada orang lain supaya ilmu itu berjalan. Maka kata baginda Nabi SAW, kana lahu mislu ajri man amila biha la yanqusu min ujurihim syai'a. Maka baginya ni dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang membuatnya, yang mengerjakannya pertama kali. La yanqusu min ujurihim syai'a, dan pahala dia tidak akan pernah dikurangi sedikit pun. Jadi ada dua orang, ada yang pertama ada namanya Muhammad, yang kedua ada namanya Mahmud. Muhammad ini menghidupkan satu sunnah. Kemudian dia menghidupkan sunnah, of course dia akan mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Mahmud melihat Ahmad ni melakukan sunnah tersebut, lalu ditirulah oleh Mahmud ni, maka Mahmud akan mendapatkan pahala yang sempurna, dan juga Ahmad ni akan mendapatkan pahala yang sempurna seperti pahala yang dilakukan oleh Mahmud ni. Jadi dia akan mendapatkan dua pahala. Inilah rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kaum muslimin. Mengerjakan sunnah, satu sunnah, dia akan mendapatkan pahala yang sempurna. Kalau kita tengok lagi dalam Al-Quran, dalam surah surah Al-Baqarah. Ada ingat tak? Dia ada perkataan ataupun firman Allah, fastabiqul khairat. Ini kita baca dalam surah Al-Baqarah kan? Ada yang tahu, dia ada yang ingat tak? Ayat yang berapa ni? Fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Ada tak? Ini surah Al-Baqarah, kalau tak silap dia juzuk yang kedua. Yang solat. Iya, yang solat menghadap ke yang perubahan solat yang yang perubahan solat asalnya menghadap Baitul Maqdis, menghadap ke Baitullah. Fastabiqul khairat. Oh, Masya Allah. Berlomba-lomba dalam kebaikan ya. Siapa yang paling laju dia yang dapat pahala pahala lebih banyak. Masya Allah. Tabarakur Rahman. Fastabiqul khairat, yaitu surah Al-Baqarah ayat yang ke-148. Allah Subhanahu wa taala. Si ambil petikan dia, potongan ayatnya, saya tak baca semua. Fastabiqul khairat. Fastabiqul maksudnya berlomba-lombalah. Ya, berlomba-lombalah. Perolehlah, dapatilah dengan cepat. Fastabiqu. Istibaku ini maksudnya berlomba-lomba. Siapa yang lebih awal,
Siapa yang lebih awal mengerjakan perbuatan tu, dia akan mendapatkan pahala. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Okey, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Pada zaman ini, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ramai orang yang mengkongsikan informasi dalam pelbagai platform media sosial kan. Dalam Facebook ada, terutama dalam WhatsApp, dalam grup-grup. Yang paling banyak dalam grup-grup. Apabila salah seorang kawan kita mendapati tentang perkongsian ilmu, contoh kata hadis ke, ataupun ayat, ataupun qaul ulama, terutama yang banyak adalah hadis-hadis yang berkaitan dengan fadilat amal, keutamaan-keutamaan dalam mengamalkan suatu amalan. Yang apabila mengamalkan apabila mengamalkan perkara ini akan mendapatkan pahala sekian-sekian. Akan mendapatkan pahala beribu-ribu, beratus-ratus, akan mendapatkan pahala seperti memerdekakan hamba sahaya dan sebagainya. Dia tengok dalam Facebook tu, tengok dalam WhatsApp tu, hadis tu macam interesting. Sangat cantik. Sangat bermanfaat. Weh, ini hadis bagus ni. Ya. Amalan dia sedikit tapi pahalanya banyak. Nah, ketika kita mendapati hadis tersebut, maka dalam hati kita tergerak untuk memforwardkan, untuk mengkongsikan hadis itu kepada orang lain. Tetapi malangnya, disayangkan apabila dia tidak melihat hadis tersebut, tidak cek hadis tersebut, kebenaran tersebut, dia tidak memastikan kesahihan tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh siapa, nombor yang keberapa, kualiti hadis dia macam mana, status hadis dia macam mana, adakah ini hadis sahih ataupun hadis dhaif, adakah ini hadis hasan ataupun hadis maudhu, falsu. Dia tidak baca dulu, tidak cross check, tidak cek betul-betul, tidak memastikan kesahihan, terus dia forward. Inilah sebetulnya yang banyak berlaku pada kita apabila kita mengkongsikan suatu ilmu yang dikongsikan oleh orang lain dalam grup-grup media sosial. Maka ini penting bagi kita untuk memastikan tentang kesahihan hadis sebelum kita sebar. Sebagaimana ini dalam sebuah Al-Quran itu telah dinyatakan dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat yang ke-35. Kalau kita tengok dalam surah Al-Isra, bukan 35 ayat 36. Surah Al-Isra ayat 36, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm, inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Insyaallah ada sebagian daripada kita yang sering mendengarkan ayat ni. Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Wala taqfu. Taqfu ni maksudnya mengikuti. Selain daripada makna mengikuti, dia juga bermakna menyebarkan. Dia ikuti dulu tu, lepas tu dia sebarkan. Ma laysa laka bihi ilm, yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Okey, kalau kita sekejap tengok dalam tafsiran dia, sebagaimana yang dikemukakan oleh imam kita, iaitu Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala dalam menafsirkan ayat ini, kata beliau, qala Qatadah, Imam Qatadah dia berkata, ra'aitu walam tara. Maksud daripada ayat ini tu, la takfu ma laysa laka bil. Jangan engkau mengikuti sesuatu perkara, sesuatu amalan, jangan kau mengamalkan sesuatu amalan yang kau tidak mengetahui tentang ilmu tersebut. Jadi kata Qatadah, ra'aitu walam tara. Maksudnya aku tahu, aku melihat. Padahal dia tidak melihat, dia tidak tahu tentang ilmu tersebut. Wala wasami'tu, aku mendengar, padahal dia tidak mendengar. Wa alimtu, dan aku tahu, padahal dia tidak tahu. Ini apa maksudnya? Sebagaimana beliau sebutkan juga lagi, wa madmunu ma dzakaruhu. Maksud dari apa yang mereka katakan di sini bahwasanya Allah Taala naha 'anil qauli bila ilmi. Ini penting. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melarang daripada bercakap tanpa ilmu. Ini bukan hanya bercakap, tetapi mengkongsikan satu benda yang dia tidak
tahu kepastian akan kesahihan informasi tersebut. Ini sangat dilarang. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Bal bidhanni alladhi huwa at-tawahhum wal khayal. Yaitu dia berbuat satu benda tersebut karena atas prasangka sahaja. Bukan atas basirah, di atas ilmu ataupun di atas hujah. Tetapi dia hanya atas prasangka saja. Dia bercakap dalam hatinya, oh ini benda baik, mesti saya share. Mesti saya kongsikan supaya mendapatkan pahala. Tak, bukan macam itu dulu. Sebelum kita mengkongsikan suatu hadis kepada orang lain, mesti kita teliti dulu, cek dulu hadis tersebut sama ada sahih ataupun tidak sahih. Meskipun hadis tersebut telah disampaikan oleh asatidah kita, guru-guru kita, ustaz-ustaz yayasan taklim, ustaz-ustaz salafi dan sebagainya. Kena cek dulu. Jangan 100% percaya kepada mereka. Karena mereka ni kononnya adalah ustaz salaf, ustaz yang mengenal manhaj sunnah. Dia terus main share saja. Tengok dulu, cek dulu. Siapa perawih dia? Macam mana kualiti hadis dia? Kalau sahih, okey, teruskan. Kalau hasan, terus forward, tak ada masalah. Tapi kalau dhaif macam mana? Kalau lemah macam mana? Apalagi kalau palsu. Kalau hadis palsu, kalau ternyata yang dikongsikan itu adalah hadis palsu, maudhu', maka dia otomatik akan tergolong masuk kepada hadis yang disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, wa man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sesiapa yang berdusta atas namaku. Dalam hadis itu disebutkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sekian-sekian, barang siapa yang berpuasa Ramadan di 10 awal dia akan mendapatkan pahala-pahala sekian. Lalu dia sebarkan kepada orang lain. Padahal status hadis itu adalah palsu. Maka orang yang menyebarkan ini termasuk berdusta atas nama baginda Nabi. Dan dia diancam dengan neraka. Falyatabawa maq'adahu minan nar. Sesiapa yang berdusta atas baginda Nabi ini, membuat hadis palsu, mengkongsikan hadis palsu, falyatabawa maq'adahu minan nar. Bersiaplah tempatnya nanti di yaumil qiyamah adalah neraka. Bahkan dalam hadis yang lain, man yakul alayya ma lam akul falyatabawa maq'adahu minan nar. Sesiapa yang berkata di atas namaku yang mana aku tidak pernah mengucapkannya, maka bersiaplah tempatnya di dalam neraka. Lepas itu disebutkan dalam hadis yang lain tadi, ini hadis semuanya hadis sahih ya. Yang pertama tadi hadis riwayat Imam Bukhari, hadis yang ke-110. Hadis yang anda bacakan yang kedua tadi, hadis Imam Bukhari, hadis yang ke-109. Lepas itu ada sebuah hadis lagi. Dalam muqaddimah Sahih Muslim, kata baginda Nabi, man haddasa anni bihadisin yura annahu kadhibun fahuwa ahadul kadhibin. Sesiapa yang menyampaikan daripadaku suatu hadis yang pada sangkaannya adalah dusta, maka dia telah termasuk dalam kalangan pendusta. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita ni sudah ada ilmu sedikit-sedikit, hendaklah kita memastikan kesahihan hadis tersebut sebelum kita sebar. Cuba kita tengok riwayat macam mana dulu para sahabat ni dalam menyebarkan hadis. Para sahabat ni dalam mendengar dan menerima hadis, dia tidak sembarangan. Tidak serta-merta. Bahkan pada zaman sahabat, ada seorang sahabat yang takut untuk meriwayatkan hadis. Padahal hadis itu sahih. Takut dia meriwayatkan hadis. Kenapa dia takut meriwayatkan hadis? Karena dia takut salah. Bahkan tengok ni. Coba kita tengok kepada cerita Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini hadis berkaitan dengan beliau meminta bukti kepada Abu Musa tentang kesabitan hadis berkaitan dengan istizan. Apa istizan ni? Meminta izin masuk rumah sebanyak 3 kali. Kalau ada seseorang ingin masuk rumah dan dia meminta izin 3 kali dan dia tidak, dan tuan rumah tidak membenarkan dia untuk masuk, maka dia disuruh pulang kembali sebanyak 3 kali. Assalamualaikum, dia ketuk pintu. Lepas tu dia tidak jawab. Yang kedua kali, Assalamualaikum, dia ketuk pintu nak masuk rumah. Lepas tu dia tak jawab. Yang ketiga kali dia ketuk pintu, Assalamualaikum, dia tak jawab. Dia tak buka pintu. Maka kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mesti balik. Sebagaimana disebutkan di sini. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Yaqulu kuntu jalisan bil Madinati fi majlis al-Ansar fa atana Abu Musa fazi'an aw mad'uran qulna ma sha'nuka qala inna Umar arsala ilayya an atiyahu
فأتيت بابه فسلمت ثلاثا فلم يرد علي فرجعت فقال ما منعك أن تأتينا فقلت إني آتيتك فسلمت على بابك. Ini hadis panjang ya, saya baca semua tak apalah. فسلمت على بابك ثلاثا فلم يردوا علي فرجعت وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع فقال عمر أقم عليه البينة وإلا أوجعتك فقال أبي بن كعب لا يقوم معه إلا أصغر القوم قال أبو سعيد قلت أنا أصغر القوم. ما شاء Allah tabarak rahman ni. Begitu begitu pentingnya meneliti tentang kesabitan suatu hadis. Jadi kata Umar radhiyallahu taala anhu ya, bukan kata Umar, kata Abu Sa'id Al-Khudri ini, bahwa suatu hari ketika aku duduk di satu majlis Ansar di Madinah, tiba-tiba Abu Musa datang dalam keadaan dia tergopoh-gopoh. Tergopoh-gopoh ni ada paham tak maksudnya? Tergopoh-gopoh lah. Dalam keadaan takut. Lalu kami tanya dia, ada apa dengan kamu wahai Abu Sa'id? Abu Sa'id. Abu Musa. Ada apa dengan kamu Abu Musa? Kenapa kau datang macam ni? Tergopoh-gopoh. Maka maka Abu Musa menjawab, Umar bin Al-Khattab memanggilku supaya aku datang menemuinya. Setelah aku tiba di muka pintu, di depan pintu tu, aku memberi salam sampai 3 kali. Tetapi dia tidak menjawab. Karena dia tidak menjawab, aku baliklah. Aku pulang. Kemudian Umar menanyai aku. Umar bertanya kepada Abu Musa, mengapa engkau tidak datang? Apa yang menghalangimu? Kamu kenapa tidak datang ke rumah saya? Apa yang menghalangi kamu ni tak datang? Maka Abu Musa menjawab, aku telah mendatangi anda wahai Umar dan memberi salam di muka pintu selama 3 kali. Tetapi engkau tidak menjawab, tak ada jawaban. Oleh kerana itu aku baliklah. Kata Abu Musa Al-Asy'ari. Sebab Abu Musa Al-Asy'ari kata lagi, sebab baginda Nabi bersabda, apabila kamu telah minta izin memberi salam 3 kali tetapi tidak dijawab, maka kamu kembalilah. Pulanglah kamu. Mendengar hadis ini Umar langsung minta persaksian, minta bukti bahawa hadis ini memang diucapkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan keras Umar nih. Kata Umar, berikan aku saksi atas keteranganmu itu. Berikan aku bukti, berikan dalil bahawa baginda Nabi memang telah berkata demikian. Tentang memberikan salam 3 kali itu. Berikan aku bukti. Kalau kamu tidak memberikan bukti, aku pukul engkau. Tengok ni. Yes, Umar. Kalau bayangkan ni. Yang di hadapan dia Abu Musa. Abu Musa ni sahabat yang sangat agung juga. Tapi kata Umar, kalau kau tidak dapat membuktikan hadis yang kau ucapkan, aku pukul engkau. Aku hukum engkau. Kata Umar radhiyallahu taala anhu. Tapi ini berbeza dengan keadaan zaman kita ni sekarang ni. Kalau kita dah mendapatkan hadis dalam WhatsApp, terus kita forward. Bahkan kita tak baca pun. Tak baca pun. Kita tengok je. Kita hanya baca baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi terus di forward. Semua grup 10 grup dikongsikan hadis tersebut. Nah, ternyata setelah diperiksa hadis tersebut dhaif, sangat lemah. Bahkan hadis tersebut adalah palsu. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Berapa ramai orang yang kau telah yang kau telah beri informasi palsu, yang kau tipu. Engkau siap menanggung dosa tersebut. Inilah pentingnya kita memberikan meneliti hadis sebelum kita sebar. Ini kata Umar, aku pukul kau ni. Bayangkan kalau kita hidup di masa Umar, tak senang untuk mengkongsikan hadis ni. Bahkan ketika Umar hidup ni, dia ni banyak sahabatnya tak berani untuk mengkongsikan hadis, tak berani. Kenapa tak berani? Sebab apabila mereka diberikan keleluasaan untuk mengkongsikan hadis, maka ketika itu para sahabat dia akan mementingkan hadis daripada menghafalkan Al-Quran. Macam tu. Okey, 2 lagi. Ini Abu Bakar. Abu Bakar sangat berhati-hati. Saya sambung daripada hadis tadi ya. Lepas tu maka Ubay bin Ka'ab berkata, hendaklah yang menjadi saksi baginya adalah orang yang paling muda. Tengok ni.
Ubay bin Ka'ab, dia menambahkan, menguatkan. Yang menjadi saksi atas kesabitan hadis kamu ni, mesti orang yang muda. Kalau dah orang-orang tua tak mau. Kenapa orang tua tak mau? Dah nyanyuk, lupa. Mesti orang muda. Lepas tu, ada seorang pemuda yang terus berdiri. Ya, iaitu namanya Abu Sa'id. Dia kata, akulah orang yang paling muda. Aku yang paling muda. Aku memang dengar hadis tersebut daripada baginda Nabi. Lepas tu Umar percaya. Ni dahulu macam mana sahabat tu sangat berhati-hati, tuan-tuan, puan-puan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya ambil satu hadis lagi ni, cerita Umar, cerita Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Mungkin pernah kita dengarlah bahwa pada suatu hari ada seorang nenek, kan? Ini berkaitan dengan pembahagian harta warisan 1/3, kan? 1/3. Jadi pada suatu hari ada seorang nenek datang kepada Abu Bakar. Dia meminta warisan. Ya, dia meminta warisan. Seorang nenek, pembagian warisan ni, keluarganya matilah. Tapi kata Abu Bakar, aku tidak mendapati engkau ni disebutkan oleh baginda Nabi dan disebutkan dalam Al-Quran. Aku belum mendengar. Jadi aku tidak boleh memberikan bagian warisan kepada engkau. Kecuali nanti kalau aku setelah tanya kepada orang ramai, kepada para sahabat yang lain, dan aku mendapati jawabannya, aku akan berikan. Lepas tu Abu Bakar ni bertanya kepada para sahabat. Ya, kepada para sahabat. Maka seorang sahabat yang bernama Al-Mughirah bin Syu'bah menjawab atas pertanyaan berkaitan dengan tadi pembagian warisan 1/6 untuk nenek ni. Kata Mughirah bin Syu'bah, hadartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'taha sudus. Aku pernah menghadiri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah mendatangi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia memberikan warisan 1/6 kepada seorang nenek. Abu Bakar tak langsung percaya. Ya? Meskipun sahabat kan tak ada yang bohong, kan, tak ada yang dusta, kan. Tetapi Abu Bakar mesti dia mau saksi. Apa kata Abu Bakar? Hal ma'aka ghairuk. Okey. Ada tak seorang sahabat lagi yang menyertaimu ketika mendengar hadis tu? Faqala Muhammad bin Maslama mislama qala al-Mughir fa'anfadhahu laha Abu Bakrin. Lepas tu ada seorang sahabat Muhammad bin Maslamah. Muhammad bin Maslamah ni dia memberikan keterangan. Ya, dia bersaksi bahwasanya dia pernah melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan 1/6 bahagian harta warisan kepada seorang nenek. Setelah itu fa'anfadhahu laha Abu Bakrin, maka Abu Bakar terus memberikan 1/3 kepada nenek tersebut. Nah, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang boleh kita ambil ibrah daripada hadis ini, yang boleh kita ambil pelajaran daripada hadis ini, jadi untuk kita mengamalkan suatu hadis. Ini yang pertama, untuk mengamalkan suatu hadis sebelum kita sebar, mesti kena cek dulu kesahihan dia, kesabitan dia. Kalau dah sahih, dah sabit hadis tersebut, boleh kita amalkan. Lepas tu yang kedua, kita nak kongsikan kepada orang lain. Nak kongsikan pula kepada orang lain, mesti cek dulu kualiti hadis tersebut. Siapa perawi dia, nomor hadis dia berapa, apa hadis yang dikongsikan tersebut, berkaitan dengan hal apa. Macam mana pandangan ulama tentang hadis tersebut ataupun darjah hadis tersebut. Kalau sudah confirm sahih, baru kita kongsikan. Tidak sembarangan para sahabat dulu ya ketika mengkongsikan hadis. Bahkan sahabat sangat berhati-hati. Disebutkan dalam Sahih Bukhari rahimahullahu taala, ni Ali radhiyallahu taala berkata, "Idza haddastukum an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fali an akhira min as-sama'i ahabbu ilayya min an akdhiba alaihi." Okey, ini sangat berbeza dengan keadaan kita sekarang. Kata Ali radhiyallahu taala, jika aku menceritakan, menyampaikan hadis kepada orang lain. Okey, sebelum tu nak bertanya. Kita kongsikan hadis sahih, hadis hasan, baik tak? Baik kan? Kita akan dapat apa? Pahala. Kalau kita dapat pahala, kita akan mendapatkan syurga, of course. Tapi tengok ni, kehati-hatian Ali rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, kalau aku
menyampaikan hadis kepada kamu semua nih, kepada para sahabat kamu, kepada kamu semua, fali an akhirra minas samai ahabbu ilayya min an akdziba alaihi. Menyampaikan hadis kepada kalian nih lebih baik aku jatuh daripada langit ke bumi daripada aku menceritakan sesuatu yang dusta kepada engkau, kepada kamu semua. Jadi sangat berhati-hati. Jadi apa maksudnya dalam hadis ini? Jadi Ali ini dia tidak mau banyak menceritakan tentang hadis. Sedikit saja. Sebab kalau dia banyak bercakap nanti takut banyak salah. Sebab apabila orang banyak bercakap nih, 1 jam, 2 jam duduk dalam kedai kan. Borak-borak, minum teh tarik. Bayangkan 3 jam bercakap. Tak berhenti pun. Mesti salahnya banyak. Ada ghibah, ada fitnah. Macam-macam yang dia cakap. Mesti banyak salah. Sama dengan ni. Bahkan Abu Hurairah ni pernah ditanya oleh seorang sahabat ni. Sebab Abu Hurairah ni kita dah tahu kan. Adalah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Abu Hurairah. Banyak meriwayatkan hadis. Lalu ditanya oleh seorang sahabat ni. Oleh seorang sahabat dia bertanya. Akunta tuhaddisu fi zamani Umar hakadha? Wahai Abu Hurairah. Ketika Umar hidup, engkau menceritakan hadis macam ni tak? Engkau menyebarkan hadis yang begitu banyak macam ni tak? Kata seorang sahabat kepada Abu Hurairah. Apa jawaban dia? Lau kuntu uhaddisu fi zamani. Ini bagus. Ini sangat lucu. Gelak kalau anda baca ni. Lau kuntu uhaddisu fi zamani Umar, misalnya uhaddisukum la darabani bimakhfatihi. Ataupun dalam riwayat lain, la darabani Umar biddirrati. Apa maksudnya? Kalau aku bercerita menyampaikan banyak hadis pada zaman Umar, maka aku mestilah dipukul olehnya dengan cambuknya. Ni siapa yang tak kata meriwayatkan hadis itu sangat baik, apalagi hadis itu sahih. Tetapi ni kehati-hatian para sahabat dalam menyampaikan dan menerima hadis. Tetapi pada zaman ini la haula wala quwata illa billah. Apatah lagi ada sebagian orang yang begitu ta'assub dengan guru mereka, dengan tok guru mereka, dengan seorang ustaz, dengan seorang habib, dengan seorang kiai. Yang penting hadis itu menjelaskan tentang fadilah amal. Siapa yang berzikir-zikir demikian, siapa yang mencintai habib, siapa yang minum kopi dia akan masuk surga. Kan ada hadis kopi kan? Pun ada hadis kopi, kita tengok dalam Facebook. Ada pun hadis kopi. Siapa yang qiyam di Lailatul Qadar, banyak hadis palsu. Dia terus catat kemudian dia sebarkan. Kalau dia tak nak catat, dia sebarkan video tu. Ini adalah pendustaan, berdusta atas nama baginda Nabi SAW. Dan dia juga termasuk orang yang menyebarkan hadis palsu, hadis maudhu. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ana pun tak perlu panjang di sini. Ana pun nak perkenalkan tentang ni, kita cuba murojaah kembali tentang tentang jenis-jenis hadis yang mesti kita ketahui. Meskipun jenis-jenis hadis ni sebetulnya dah kita tahulah, cuma kita nak refresh balik. Sebab kita mesti tahu tentang jenis-jenis hadis ni. Okey. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara jenis-jenis hadis yang mesti kita tahu ini minimum dia ada 4. Mesti ada 4. Ini minimum. Yang pertama sahih, yang kedua hasan, yang ketiga dhaif, yang keempat adalah maudhu ataupun palsu. Nih, kita dalam melihat hadis yang kita dapati, yang kita perolehi daripada perkongsian orang ramai, kita mesti teliti hadis tersebut sama ada sahih, hasan, dhaif, maudhu. Okey, baik. Ustaz nak tulis di sini ya supaya dia lebih jelas. Yang pertama, darjah hadis ini. Darjah hadis itu pun jenis hadis lah. Kita boleh sebut darjah hadis ataupun jenis hadis. Okey, yang pertama dia adalah sahihun. Okey. Sahihun. Yang kedua adalah hasan. Okey. Yang ketiga ialah dhaif. Okey. Dhaif. Yang keempat ialah
maudhu'un. Ni. Maudhu'un. Ataupun istilah lain batil. Okey? Ataupun istilah lain munkar. Okey. Munkar ataupun istilah lain la asla lahu. La asla lahu. Okey, ni penting bagi kita untuk mengetahui benda ni ya. Okey. Yang pertama sahih, yang kedua hasan, yang ketiga dhaif, yang keempat maudhu'. Sahih ni apa maksudnya? Sahih lah. Benar lah. Benar. Diterima. Wajib diamalkan. Kalau dia mampu. Okey, sahih. Untuk hadis itu dikatakan sahih, benar, mesti dia ada 5 syarat. 5 syarat. 5 syarat ni kita tak perlu tahu sebetulnya, tapi juga penting untuk kita ketahui. Kalau kita sebetulnya dah tahu bahawa hadis itu sahih, bermakna hadis tersebut sudah memenuhi 5 syarat tadi. Okey, yang pertama. Ada yang tahu tak? Yang pertama apa? Yang pertama ialah ittisalus sanad. Okey, saya tulis dalam bahasa Melayu je ya. Saya campur bahasa Arab dengan bahasa Melayu lah. Ittisalus sanad, iaitu sanad bersambung. Okey. Sanad bersambung. Okey. Sanad bersambung. Okey, sanad bersambung. Kalau kita baca dalam hadis ya, kan? Okey, sebagai contoh, okey, saya nak show dekat television. Okey, tolong kepada admin boleh bantu anda untuk ni nak nak share satu hadis ya. Apa kita tunggu dulu Ittisalus sanad. Nah. Jadi sanad dia bersambung. Okey, tapi tak apa, nanti kita boleh tengok dalam ni tadi ya. Saya jelaskan dulu. Okey, jadi sanad dia bersambung. Kita tengoklah dalam hadis tu dia ada isnad ataupun ada sanad. Sebelum kita baca matan tu ada sanad. An ataupun haddasani itu. Ini disebut sanad. Jadi orang yang merawikan hadis tersebut dari yang pertama sehingga kepada tabi'in, kepada sahabat, kepada baginda Nabi SAW, dia mesti bersambung. Yang pertama mendengar yang kedua, mendengar yang ketiga, mendengar yang ketiga, ataupun yang pertama bertemu, yang kedua bertemu, yang ketiga dan sebagainya. Sampai kepada baginda Nabi SAW. Ini disebut sanadnya bersambung. Ittisalus sanad. Kalau hadis dah sanadnya bersambung, dia disebut sebagai hadis yang sahih. Ini hadis yang pertama, syarat yang pertama. Yang kedua iaitu adil. Adil dia ni apa maksudnya? Adil ni maksudnya adalah dia adalah orang Islam, ya. Kemudian dia adalah orang yang soleh, wara, tidak pernah melakukan kefasikan ataupun dosa. Ini disebut adil. Apabila seorang perawi meriwayatkan suatu hadis dan dia dianggap adil, dia orang soleh, tidak melakukan kejahatan, tidak pernah melakukan kefasikan, dia tidak melakukan cacat moral, maka hadis dia dapat diterima. Ini syarat yang kedua, adil. Okey, yang ketiga. Yang ketiga iaitu dhabit. Dhabit. Apa dhabit? Ada yang tahu tak dhabit apa? Kuat hafalan. Kuat hafalan dan kuat ingatan. Sama ada hafalan tersebut berbentuk ingatan ataupun tulisan. Dhabtur rawi. Ingatan dia, hafalan dia sangat kuat. Apabila dia ditanya untuk membacakan hadis, dia terus bacakan hadis tersebut. Luar kepala. Dan hadis yang dibacakan benar semua. Ataupun apabila dia diminta bukti dengan tulisan, dengan kuatan tulisan dia tunjukkan. Tulisannya macam ni. Ini pun disebut sebagai dhabit. Dhabtul kitabah. Kuat tulisan. Jadi ini ada dua. Ada kuat hafazan, ada kuat tulisan. Okey, yang keempat. Yang keempat iaitu tidak syad. Ya. Satu ni ya. 1, 2. Yang keempat ialah tidak syad. Tidak syadzun. Tidak syadz. Syadz ni maksudnya dia menyelisihi periwayatan hadis yang lebih kuat. Kena bagi contoh. Menyelisihi periwayatan hadis yang lebih kuat. Yang kelima, ni saya ringkaskan je. Yang kelima, tidak ada cacat. Tidak ada illah ataupun cacat. Ni dia.
Okey ni. Ni syarat sebuah hadis dikatakan sahih apabila memenuhi 5 unsur ataupun 5 perkara. Yang pertama, sanad mesti bersambung. Kalau dia tidak bersambung, anggaplah satu rawi gugur. Ya, satu rawi gugur. Satu rawi tidak ada, maka dia tidak dikategorikan sebagai hadis sahih. Yang kedua, adil. Yang ketiga, dhabit, hafalan dia kuat. Yang keempat, tidak syadz, tidak menyelisihi periwayatan yang lebih kuat, yang lebih siqah. Kemudian yang kelima, tidak ada illah, tidak ada cacat. 5 unsur ini apabila terpenuhi, sebuah hadis disebut sahih. Itu dia. Nah, bagi kita ni, ya. Apa maknanya tidak ada cacat? Tidak ada cacat ni, dia seperti contohnya macam tadi, tidak ada ketersambungan sanad, tidak ada ketersambungan seorang rawi dengan rawi berikutnya. Dia putus. Ini termasuk cacat juga. Ini banyak. Tetapi untuk memahami tentang tidak ada cacat ni, tidak ada ilah ni, dia bukan orang sembarangan. Dia betul-betul ulama yang faham tentang masalah ajrh wa ta'dil ni, tentang masalah berkaitan dengan rijal ataupun perawi hadis. Ini banyak penjelasan tentang tidak ada ilah, tidak ada cacat ni. Nah, sekarang kita kembali kepada kita sekarang. Macam mana ustaz yang kita yang sudah tua-tua ni sekarang ni? Kita bukan orang Arab pun. Hadis semua dalam bahasa Arab kan? Kita orang Nusantara, bahasa kita bahasa Melayu. Macam mana kita nak teliti? Hadis itu bersambung, hadis itu ada, perawi itu adil, perawi itu kuat hafalannya, dhabit, lepas tu tidak ada syad, hadis itu tidak menyelisihi hadis yang lebih siqah, kemudian tidak ada illah, macam mana? Kita tak perlu yang ni. Tak perlu untuk meneliti ni. Yang penting, kalau dalam hadis itu disebutkan sahih, sudah settle. Kita terus amalkan. Kita sebarkan. Kalau kita meneliti ini, kita memang tak mampu. Ana sendiri pun tak mampu. Ada nak apa ni? Nak teliti tentang ni, mesti belajar mustalahul hadis. Ya, ini berkaitan dengan mustalah hadis. Kita sekarang ni kita dalam mengamalkan hadis, kita ambil apa yang sudah ada. Ini sudah ditakhrij oleh ulama, sudah dinilai semula. Sudah dinilai ini sahih karena ini sudah ada. Kita tak perlu buat. Kita hanya baca je, baca karangan mereka. Nah, sekarang kita pindah kepada Hasan. Hasan ni sama dengan sahih. Cuma dia lebih rendah sikit, ada di bawah sahih. Syarat dia sama, ada 5 juga. Sanadnya tersambung. Jadi Hasan ni sama syarat dia. Ya, adil, dhabit, tidak syad, kemudian tidak ada cacat, tidak ada illah. Cuma kalau hadis hasan ni, kedhabitan dia, kekuatan hafalan tu dia berkurang. Tidak sekuat hafalan hadis sahih. Maksudnya seorang perawi itu hafalannya tak begitu hebat, dia hebat hafalannya, tapi tak begitu kuat. Jadi kesikohan dia, kedhabitan dia berada di bawah hadis sahih. Maka apabila terkumpul 5 syarat ini, maka dia disebut sebagai hadis hasan. Bagaimana hukum kita mengamalkan hadis hasan ini? Wajib. Sebab dia bagian daripada hadis sahih. Cuma kualiti orang yang meriwayatkan ni, hafalan dia tak begitu kuat. Tapi kuat. Cuma tak begitu kuat, tak begitu hebat. Nah, kemudian yang dhaif ni. Sekarang hasan artinya baik. Kalau sahih benar, hasan ni baik ataupun bagus. Sekarang dhaif. Dhaif ni maksudnya adalah lemah. Lemah, weak. Lemah. Okey. Bagaimana suatu hadis itu dikatakan dhaif, dikatakan lemah? Apabila salah satu 5 syarat ini tidak terpenuhi. Contoh kata dalam sebuah hadis, salah satu daripada syarat ini hilang, tidak ada. Contohnya, sanad tidak bersambung. Tapi orang yang meriwayatkan adil, yang rawi dia dhabit, kuat hafalan dia, kemudian tidak syad, tidak ada illah, dia tetap dikatakan hadis dhaif. Ataupun sanadnya bersambung, tetapi salah satu perawi tidak adil. Dia suka berbohong, suka berdusta, dia disebut hadis dhaif. Okey, paham ya sampai di sini? Hadis dhaif. Okey. Jadi itu hadis dhaif yang tidak memenuhi
5 syarat ini disebut sebagai hadis dhaif. Lemah. Kemudian yang keempat, hadis maudhu'. Maudhu' ini sebetulnya yang kita mesti waspadai. Dua nih, antara dhaif dengan maudhu'. Dua nih mesti kita waspadai. Oke, baik. Sebelum itu berkaitan dengan hadis dhaif. Macam mana kita mengamalkan hadis dhaif? Boleh kita? Mengamalkan hadis dhaif. Nah, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan hadis dhaif ni, jumhur ulama dia membolehkan, tetapi ada syarat. Boleh mengamalkan, tapi bukan menyebarkan ya. Sebarkan tak mau. Sebarkan tak mau. Amalkannya boleh dengan beberapa syarat. Yang pertama, hadis dhaif tersebut tidak berkaitan dengan hukum hakam fikih. Tidak boleh berkaitan dengan hukum halal dan haram. Yang kedua, hadis dhaif boleh diamalkan selagi dia tidak berkaitan dengan tentang sifat Allah, dengan akidah. Hadis dhaif boleh diamalkan apabila kedhaifan dia tidak sangat. Tidak terlalu dhaif. Kalau terlalu dhaif tak boleh diamalkan. Kalau terlalu dhaif ni dah mau maudhu' dah mau palsu dah. Okey, kemudian hadis dhaif hanya dibolehkan dalam perkara-perkara berkaitan fadailul a'mal, iaitu amal-amal yang memiliki keutamaan. Seperti contoh baca Quran, pahalanya dapat sekian-sekian. Dengan fadilat tersebut dia termotivasi untuk baca Quran. Tapi syaratnya jangan ada keyakinan itu adalah hadis, bukan. Jangan sampai ada keyakinan dalam hati bahwa itu adalah hadis. Dia sekedar nak amal untuk dirinya aja. Dia tak bagi tahu orang lain. Okeylah, saya nak amal lah. Macam tu. Dan dia tidak meyakini itu adalah hadis. Kalau dia meyakini bahwa itu adalah hadis, ini termasuk kedustaan juga. Yang keempat, tapi kaul yang paling roji ni, ini ana ambil kaul yang paling roji, dan ini juga dikemukakan oleh Syekh bin Baz dan ulama-ulama yang lain pun, banyak di kalangan ulama salaf ni, dia tidak membenarkan mengamalkan hadis dhaif. Tak boleh, haram. Sebab hadis dhaif ni dia ada di antara dua keadaan. Sama ada dia hasan ataupun maudhu'. Sama ada hadis itu hasan, baik, boleh diterima, ataupun dia palsu. Masih diragukan. Sebab dia kurang syarat. Sebab kita dalam mengamalkan ilmu ni mesti berdasarkan dalil yang sahih. Dalil yang sahih. Okey, yang keempat, maudhu'. Maudhu' ni apa? Palsu. Palsu. Maudhu'. Kalau kita baca dalam sebuah hadis, pas tu kita dalam status tu, dalam darjah tu disebutkan maudhu', bermakna hadis itu palsu. Ataupun batil. Batil ni juga palsu. Mungkar palsu. La asalalahu, tidak ada asal baginya. Ini pun dikira sebagai hadis maudhu'. Inilah yang kita mesti jauhi daripada hadis maudhu' ni. Terutama hadis maudhu' ni boleh kita jumpai dalam fadailul a'mal. Dalam amalan-amalan yang memiliki keagungan fadilat, keutamaan yang begitu besar. Baca sekian, mendengarkan sekian. Macam tadi ya. Ada banyak dipakai oleh golongan ni, banyak dipakai. Makanya kita hati-hati dalam mendengarkan hadis yang disampaikan oleh oleh golongan ni, saudara kita ni. Jangan semua ditelan mentah-mentah. Kita terus ambil semua, tak. Kena cek dulu. Jadi kalau kita mendapatkan satu hadis, khabar hadis daripada orang, mesti kita cek dulu. Oh, siapa? Tanya dulu kepada dia. Yang meriwayatkan hadis yang kau baca ni siapa? Bukhari ke Muslim? Kalau Bukhari Muslim, okey. Kalau dah yang meriwayatkan itu Bukhari Muslim, kita tak perlu tanya status hadis. Sebab hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim confirm sahih. 100% sahih. Dan ulama sepakat tentang kesahihan dua kitab ini. Bukhari Muslim sahih. Tetapi apabila hadis itu diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ataupun Imam Abu Daud, ini perlu kita tahu ya. Ataupun hadis itu diriwayatkan Imam An-Nasa'i, ataupun hadis itu diriwayatkan Imam Ibn Majah,
Ataupun hadis itu ditekan oleh Imam Ahmad. Ataupun hadis itu Imam Ad-Darimi. Ad-Darimi dan sebagainya. Ini tengok. Biasanya nih yang banyak memberikan hadis ini. Al-Tirmidzi, Abu Dawud, An-Nasa'i, Imam Ibn Majah, Ahmad, Ad-Darimi. Kalau ataupun Imam Malik dalam Al-Muwatta. Kalau hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Abu Daud, An-Nasa'i, Ibn Majah ni, hadis riwayat ataupun HR, hadis riwayat Tirmidzi, Abu Daud, An-Nasa'i, Ibn Majah, dia ada dua kemungkinan. Ataupun ada tiga status. Dalam hadis yang ditekan imam ni ada tiga status. Ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Campur-campur. Tapi kalau riwayat Imam Bukhari Muslim, pasti dia sahih. Mesti 100% sahih. Tak perlu kita cari pandangan ulama tentang hadis ini. Tak perlu. Sahih. Tapi kalau hadis ditekan oleh Imam Tirmidzi, Abu Daud, An-Nasa'i, Ibn Majah, Ahmad, Ad-Darimi, Malik ni, dia ada tiga kategori darjat hadis dia. Sahih, hasan, dhaif. Macam mana kita nak tahu hadis yang sahih, Ustaz? Yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Macam mana kita nak tahu hadis yang hasan, Ustaz? Yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Macam mana kita nak tahu, Ustaz, hadis yang dhaif yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga imam-imam yang lain? Ini ada sebuah kitab yang telah ditakhrij, bukan ditakhrij, jadi dinilai, diberikan penilaian oleh seorang ulama yang terkenal. Ada kita pendengar ni, ada Syekh Al-Albani. Syekh Al-Albani ni telah mentakhrij hadis-hadis ni. Telah mana yang sahih, mana yang dhaif, mana yang hasan. Okey. Bahkan ada beliau menilai tentang hadis-hadis ini dalam bukunya. Ada sahih Sunan At-Tirmidzi, ada dhaif Sunan At-Tirmidzi, ada sahih Abi Daud, ada dhaif Abi Daud, ada sahih Ibn Majah, ada dhaif Ibn Majah. Boleh cek. Boleh cek dalam kitab-kitab tersebut lah. Ada juga Syekh Ahmad Syakir, ada Syu'aib Al-Arnaut. Macam tu. Okey. Baik. Sekarang kita apa ya? Ya, bertanya. Musnad Ahmad, ya. 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 Iya, betul. Okey, Naam, tentang masalah takhrij ini dah lama dari dulu sebetulnya. Dah lama dari dulu, bahkan daripada zaman sebelum Imam Bukhari pun juga ada, apalagi pada zaman Bukhari, Imam Muslim. Sebab Imam Bukhari dan Imam Muslim ni kita dah tahulah, beliau berdua ni merupakan ulama yang hanya menulis hadis yang sahih saja. Beliau bukan tidak tahu hadis dhaif, beliau juga hafal hadis-hadis dhaif. Dan hadis-hadis dhaif itu tidak ditulis oleh mereka dalam buku mereka, melainkan hadis yang sahih saja. Pada zaman sekarang ni, kontemporer ini, memang ada sebahagian ulama ya yang mentakhrij ataupun yang menilai tentang status hadis ni yang terdapat dalam beberapa kitab ni. Jadi untuk kalau ditanya tentang takhrij ini dari masa dulu dah ada dah. Kalau kita tengok dalam banyak Mausu'atul Hadis ataupun takhrij hadis Imam Az-Zahabi dan sebagainya, banyak dah. Dari dulu lagi tentang masalah takhrij, tentang masalah penilaian hadis ini. Bukan hanya pada sekarang, dari dulu lagi. Cuman pada zaman kontemporer ni mereka menyempurnakan, meletak kitab khusus. Untuk Imam At-Tirmidzi ini yang dhaif, untuk yang sahih ini dibuat kitab secara khusus. Macam tadi yang dikarang oleh Albani kan, Sahih Sunan At-Tirmidzi, Sahih Sunan Abi Daud dan sebagainya. Kita boleh bacanya lah kalau kita nak tahu mana yang hadis sahih, mana yang hadis dhaif. Macam tu. Memang besar ni dia tahu kata hadis, dia muatkan juga hadis dhaif tu. Jadi kita akhir zaman kelang kabut. Itulah. Kita jual wang, tapi dekat orang takut wang itu hadis. Banyak ada 700,000. Ya, betul. Naam. Itu salah satu daripada usaha ulama dalam memudahkan kepada kita untuk mengetahui mana hadis yang dinilai sahih, mana hadis yang dinilai hasan, mana hadis yang dinilai dhaif. Sebab kalau kita tengok buku-buku yang terdahulu ni, dia macam tidak tersusun dengan rapi.
Ulama-ulama terdahulu ni sebelum Syekh Albani, dia tidak menjelaskan secara spesifik hadis dhaif yang terdapat dalam At-Tirmidzi, hadis dhaif yang terdapat dalam Abu Daud, hadis dhaif yang terdapat dalam Ibn Majah. Dia tidak menjelaskan secara khusus, tapi dia hanya mengomentari semua hadis lah yang dia ketahui, bahwasanya ini dhaif, bahwasanya ini dan sebagainya. Macam itulah. Dan insyaAllah kita apresiasi terhadap usaha mereka dalam memudahkan untuk kita mengetahui tentang nilai ataupun darjah sebuah hadis. Okey. Contohnya kalau kita tengok ganjaran di bawah biasa je, kita ini mungkin untuk orang awam. Okey, untuk orang awam, okey baik. Kita teruskan kepada ini. Soalan ini berkaitan dengan apa yang anak kongsikan ni. Untuk kita mengetahui, jadi sekarang soalan dia, macam mana Ustaz kita sekarang nak tahu status hadis sama ada dalam aplikasi ataupun dalam website. Ada tak satu aplikasi yang menjelaskan tentang status hadis ni? Memang ada. Dalam info kuliah ada bagi pengumuman kan untuk download ni. Ada yang download semua, sudah download semua ya? Okey, yang pertama kita tengok ada satu aplikasi yang namanya Jami'ul Kutub At-Tis'ah. Macam ni tampilan dia. Okey, kejap ana buka semula ya. Itulah. Ana bagi ni. Ana bagi pengalaman, bagi ana kongsikan macam mana cara cek. Jangan takut dulu, jangan takut. Ini bahasa Arab Ustaz. Saya bahasa Arab tak seberapa ni. Okey, tak apa. Tu. Ini Jami'ul Kutub At-Tis'ah, iaitu kitab yang memuat 9 hadis ya, 9 hadis. Ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim, ada Sunan Abi Daud, ada Jami' At-Tirmidzi, ada Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibn Majah, Muwatta Imam Malik. Ada dah bagi pengumuman semalam untuk mendownload dekat store, okey. Okey. Dah download semua dah? Kena download. Coba tulis dalam pencarian tu Jami'ul Kutub. Okey, kalau macam mana tengok, yes, Jami'ul Kutub dekat Play Store. Kalau Android dia dalam ni. Ya, tu betul. Okey. Download semua Jap. Ibda, mulakan. Kena tunggu dulu. Tak ibda tu mulakan ya. Mulakan untuk mendownload kitab tu. Kena tunggu. Iya. Kena download dan mulakan. Yes. Ada tulisan ibda tu. Ya, betul. Iya. Yes, ibda betul. Mulakan. Ya. Itu untuk mendownload kitab tu lah. Download dulu, lepas tu ibda, mulakan. Iya. Dia kalau tak silap dia masih terkoneksi dengan internet kalau tak silap untuk menggunakannya. Untuk menggunakan tu. Iya, betul. Iya, sudah ada ya. Iya, sudah ada kitab pencarian kat sini. Okey, nanti anak akan bagi tahu. Sila yang belum download lagi boleh download. Cik download dah. Okey. Ibda sorry. Ibda lah kan. Okey, saya diperjalan. Tunggu sekejap. Okey. Lambat ya? Okey. Tak apa. Nanti, okey. Ni Ustaz nak tunjuk kat sini ya. Nanti apabila sudah di-download, tampilan dia akan macam ni nanti. Okey, yang dekat sini nih. Tengok kalau kita tengok dalam pencarian ni. Ibhas an hadisin, pencari hadis. Maksudnya kalau kita cari hadis ni, contoh kata kita dapat perkongsian dalam grup kan. Jadi hadis tu copy paste kat sini. Tak perlu ikutkan terjemahan ya. Tak perlu ikutkan terjemahan. Iya, dia punya matan tu, bukan sanad. Dia punya matan je. Bahasa Arab. Ataupun kalau kita tidak mau copy paste hadis tu, kita sebutkan nomor je di sini. Tulis nomor. Contoh, kalau Ustaz dekat sini,
Uktub kalimatil bahsi. Tulislah perkataan pencarian. Kat sini kita boleh tulis nombor. Contoh kita nak cari nombor hadis 150. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ni bagi contoh. Tulis 150 lalu kita search cari. 150. Kita tunggu. Ni. Sahih Al-Bukhari. Ini apa? Ambil yang paling atas lah. Hadis Imam Bukhari, hadis yang ke 150. Kita klik. Ni hadis dia. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja li hajatihi aji'u ana wa ghulamun ma'ana idza watun min ma'in yakni yastanji bihi. Okey, kita ulangi lagi ya. Kita ulangi lagi. Kita nak cari hadis 150 riwayat Imam At-Tirmidzi. Riwayat Imam At-Tirmidzi. Tengok. Ke bawah, scroll ke bawah sampai kita Jami' At-Tirmidzi 150. Ni hadis dia. Ammani Jibril alaihi salam. Macam mana kita nak tahu status hadis? Tengok dekat bawah tu dia ada pilihan kan? Ada takhrij. Takhrij ni imam yang mengeluarkan. Ada Imam Bukhari, ada Imam Muslim. Jadi hadis ini tidak hanya diriwayatkan oleh satu orang, tetapi beberapa orang. Kita nak cari status tu, nak tahu status dia macam mana, klik ataupun tekan hukmun. Hukmun. Hukmun tu tengok Al-Albani, menurut Imam Al-Albani sahih. Itu sahih lah. Bermakna kalau ada perkataan sahih, hadis ini sahih. Nak tengok pensarahan dia, penjelasan dia, yang faham bahasa Arab boleh tekan syarhu. Apa syarah dia ni? Ni. Dalam kitab Tuhfatul Ahwadi bi Syarh Jami' At-Tirmidzi. Itulah. Jadi kita tekan hukum ya. Okey, contoh cuba kita tengok dalam apa ni? Jadi kalau kita mendapati ataupun memperolehi perkongsian hadis, kita boleh letak nombor tu ya. Nombor dalam ni, dalam pencarian tu. Lalu kita tekan hukum tu. Tak maksudnya kalau kita tiba-tiba terjumpa dalam halaman sesawang dalam internet satu hadis kan, status dia tidak disebutkan. Jadi kita tinggal hanya copy paste matan hadis tersebut lalu dalam bahasa Arab, bukan dalam bahasa Melayu. Kalau dalam bahasa Melayu tidak mau. Teks hadis tu. Macam ni kan? Okey, macam hadis yang 150 ni kan? Hadis yang ke-50 ni, coba saya nak copy paste dulu. Kerana Nabi SAW, saya copy dulu ni. Ini contoh saja ya. Kita jangan copy semua, copy sebagian je. Di sini ada perkataan, kerana Nabi SAW, idza kharaja li hajatihi aji'u. Ada perkataan nashun. Nashun ni maksudnya copy. Nashun, copy. Lepas tu kita tekan al-bahsu. Al-bahsu di bawah tu maksudnya pencarian. Uktub kalimat al-bahsi, tulislah kalimat pencarian, kita copy paste kat sini. Lepas tu kita tekan enter. Dia akan. Yang mana? Ini macam tadi tu, bahsan, al-bahsu. Yes, al-bahsu. Tekan di bawah tu al-bahsu kan? Okey, kejap. Hadis yang ini saya mengambil contoh je. Okey, coba kalau ana bagi contoh kat sini hadis apa ya berkaitan dengan sekarang kita nak cari tentang hadis apa ya hadis ini. Ambil contohnya. Kita ada PDF contoh. Man ta'ammada alayya kadhiban. Kita nak tahu siapa yang meriwayatkan hadis ini, apa status dia. Jadi kita copy paste, jangan copy paste semua. Kita ambil sebahagian saja. Tapi ini boleh ke tak ya? Tak apa. Ana copy paste ni dulu. Lepas tu kita pergi kepada Jami'ul Kutub At-Tis'ani, aplikasi ini. Kita copy paste kalimah dia, perkataan dia tadi. Dia rusak. Dia rusak. Ataupun kalau hadis tadi kita nombor je, tulis nombor je. Hadis sudah nampak, nombor je.
110 kan? Nih. Hadis berkaitan dengan berdusta atas Nabi riwayat Imam Bukhari Muslim hadis yang ke-10. Kita tekan dalam pencarian tu dalam tak bahasa Melayu, bahasa Rumi. Okey, kita tekan 110. Tulis 110, okey. Lepas tu kita tekan pencarian ni. Kita tunggu. Ni. Hadis 110 Imam Bukhari. Hadis 110 Imam Bukhari. Kita tekan kat sini. Bukan Imam Muslim tadi ya, tapi Imam Bukhari. Tekan kat sini itu ada. Wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Yes, Ibnu Majah ada. Banyak pilihan tu lah. Nak tahu hukum dia, kita tekan hukum. Al-hukmu, hukum. Ini tak perlu disebutkan ya, hukum dia sebab dia diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Tapi yang English memang ada. English ada? Okey. Guna yang English tu. English lagi senang. Hadis collection lah. Dia sebut hadis collection. Kalau anda pakai yang bahasa Arab yang senang. Ya. Kalau anda lagi confused untuk bahasa Inggris ya. Yang share boleh nanti boleh share lah yang English, yang versi English boleh share nanti dekat kawan-kawan. Okey, coba anda tengok hadis collection. Hadis IS TH ya, hadis collection. Ni dia. Warna biru tu. Yang ni ya, all in one ni. Atas. Yang biru yang all in one tu. All in one ni kan? Yes, ni. Ni dia. Ni okey English. Ni bagus ni. Iya, ni sama-sama ni. Dia lebih lengkap lagi ni. Ada Miskatul Masabih, Bulughul Maram, masya-Allah. Ni lebih lengkap. Okey. Halo An. Ada graph narration. Okey. Tapi untuk yang pertama, saya singkatkan ya takut ini. Sekarang yang kedua, cara yang kedua. Melalui website Darar As-Saniyah. Nak tahu kita kualiti hadis tersebut, kita cari dalam Darar As-Saniyah. Ya, kita tekan Ad-Darar As-Saniyah. Ana copy dulu. Ad-Darar As-Saniyah. Ni kena masuk dalam Google ya, masukkan dalam Google. Darar As-Saniyah, okey. Okey, yang di atas tu. Paling atas sekali dorar.net. Dorar.net. Yes, dorar.net. Dorar.net. Ini versi English ya. Kalau ana yang senang pakai bahasa Arab. Okey. Lepas tu di sini ada ada menu pencarian mana ni? Bukhari hadis. Okey, coba ana yang versi Arab dululah. Sama juga ya. Kita tengok ni, Ad-Durar As-Saniyah. Kita tekan yang kedua ni, dia ada Mausu'atul Tafsir, ada Al-Mausu'atul Hadisiyah. Kita tekan yang ni. Tekan yang ni. Apa hadis yang kita nak cari, kita tekankan dalam ruang Al-Bahsu fil Mausu'ah kat sini. Tekan hadis tu kat sini. Contoh, Ustaz nak tulis kat sini As-Salatu Imaduddin. Contoh ya, solat itu adalah tiang agama. Klik kat sini As-Salatu space Imaduddin. Ni hadis ke ataupun lain? Kalau hadis sahih ke ataupun dhaif? Lepas tu tekan cari. Kita tunggu. Lepas tu Nataijul bahsi, hasil pencarian. Yang pertama, ni ada beberapa pencarian ni. Okay, kita tekan yang pertama tu. As-Salatu Imaduddin. Tak perlu tekan ya. As-Salatu Imaduddin, sahabat yang meriwayatkan ialah Umar bin Al-Khattab. Al-Muhdis yang menceritakan hadis ini adalah As-Sakhawi. Al-Masdar, sumber kitab Al-Maqasidul Hasanah. Status dia ni, ada bacaan
khalasatu hukmil muhdasi. Apa ni? Hukum ataupun status hadis yang diceritakan, yaitu isnaduhu dhaif. Isnad hadis ini adalah dhaif. As-salatu imaduddin. Jadi solat tiang kepada agama itu hadisnya dhaif. Tengok yang di bawah tu. As-salatu imaduddin kan. Sahabat yang meriwayatkan adalah Umar bin Al-Khattab. Ulama yang meriwayatkan hadis ini, muhaddis dia adalah As-Sayuti. Disebut muhaddis. Okey, al-masdar ni maksudnya sumber. Sumber hadis tu ada dalam kitab mana? Al-Jami'us Saghir. As-safha aw raqmu. Rakam nombor hadis tu ialah 5167. Hukmul muhaddasi. Hukum hadis ni dhaif. Lemah. Ni untuk kita mencari status hadis. Status je, bukan terjemahan ya. Status hadis. Yang ni. Ia ada dalam YouTube pun ada. Kalau tak silap ini pernah ditanyakan dulu dalam Is'alna dan ana dah, kalau tak silap dah buat video tentang ni. Tentang cara ni. Boleh tengok nanti dalam insya-Allah taala, insya-Allah. Okey. Ada di sini nota tapi dia tak lengkap sebetulnya nota ni. Hanya tulis-tulis saja semalam. Okey, jap. Mana tadi ya? Yang ni. Cara mengetahui kedudukan hadis melalui aplikasi Jami'ul Kutub At-Tis'ah yang melalui pencarian Google, website Ad-Durrah Al-Saniyah. Nak pada dalam grup. Okey, boleh nanti insya-Allah. Tapi ni dia tak lengkap sebetulnya ni. Hanya ana tulis-tulis dia. Okey, itu yang kedua ya. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga, ni lengkap nih. Lengkap dengan terjemahan, lengkap dengan penyebutan status. Boleh kita menggunakan aplikasi ensiklopedia hadis dalam bahasa Melayu Indonesia. Sebenarnya daripada Indonesia lah. Tapi kita faham lah insyaAllah. Okey. Tak. Dia ada yang menyediakan free. Kecuali kalau nak yang pro, dia bayar. Dah download ya? Dah download? Yang warna hijau ya, yang warna jap, ana pun dia awal ana kat sini belum download lagi ya. Okey, kejap. Apa ni ya? Hadis 9. Ni. Tengok ni. Hadis ensiklopedia. Ni. Download. Ustaz pun belum download lagi ya. Ana download dekat ni, dekat phone. Lupa nak download dekat sini. Okey, tunggu sekejap ya. Kita akan praktis dalam ni. Sebab ini ilmu ya. Ini ilmu. Okey, sudah download. Kita tunggu sebentar. Kita open. Hello. Kita nak yang mana? Bahasa Inggeris ke ataupun bahasa Indonesia? Kalau ana pilih bahasa Indonesia sajalah. Okey. Kita tekan scroll kanan. Lanjutkan. Pengindeksan indeks kata, indeks data. Pengindeksan data. Kita tunggu sekejap. Untuk menghindari tidak maksudnya broadcast hadis harian, mohon tambahkan ensiklopedia hadis ke dalam daftar. Okey, tekan. Kita dekat sini tinggal menuliskan nombor saja. Okey, perbaharui dulu, ada perkataan perbaharui. Ini untuk mengisi kitab ni lah. Kalau tak ada nombor macam mana? Cari dalam aplikasi tadi tu. Yang ketiga nanti nak bagi yang paling senang kalau tak ada nombor. Dia full ya. Untuk yang ni dia hanya pakai nombor saja. Nombor. Yang semak hadis tu kalau tak silap dia tak lengkap semua, tak semua. Yang ni semua ni 9 kitab ni. 9 sunan ni ada. Tirmidzi bukan 9 sunan. Bukhari Muslim ada, Tirmidzi, Abu Daud, Nasi ada dalam buku ni. Jadi kalau kita contoh nak cari hadis, kita tiba-tiba baca dalam grup
Hadis riwayat Imam Bukhari, hadis riwayat Imam Abu Daud, hadis yang ke-250. Kita tekan dekat sini 250. Ini ada pilihan 250 Muslim, 250 dalam Abu Daud. Kita yang nak hadis yang ke-250 dalam Sunan Abu Daud. Kita tekan kat sini ya. Tekan kat sini. Ni sebab dia ni adalah free, dia mesti ada iklan dia lah. Kita hilangkan ni. Tengok di bawah tu dia ada dua pilihan ya. Imam Abu Daud hadis yang ke-250. Ni hadisnya hadis sahih tu. Sebab di sebelah kanan tu. Hadis dia sahih warna hijau tu. Warna hijau. Kita tekan yang di paling bawah versi Baitul Afkar Ad-Dawliyah. Tekan kat sini. Hadis dia akan keluar dia macam ni. Apa ni? Dulu. Ni hadis dia ni. Hadis dia kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghtasilu wa yusalli rak'ataini wa salatal ghadati wa la arahu yuhdisu wudu'an ba'dal ghusli. Rasulullah biasa mandi lalu mengerjakan salat sunnah qabliyah subuh 2 rakaat dan salat subuh dan saya tidak melihat beliau memperbaharui wuduk setelah beliau mandi. Hadis Imam Abu Daud hadis yang ke-250. Darjah dia sahih. Tengok paling atas tu, darjah dia sahih. Kita bersuci bab dia wudu setelah mandi. Ini semua hadis ada dalam buku ni. Yang penting kunci dia kita mesti tahu nombor dia berapa. Dan jangan sampai silap nombor tu. Masalahnya kalau dalam hadis tu ditulis nombor yang salah, nanti kita tak jumpa dalam buku ni. Okey, coba Ustaz sekarang ada sebuah hadis ya. Ustaz ada sebuah hadis dalam tengok dalam info kuliah kan. Okey, dakwah unit. Jap. Ni nak bagi praktikal penerangan. Dan di akhir-akhir ni ana akan bagi hadis yang paling senang untuk kita carinya. Paling senang sekali. Okey. Kita sekarang coba kita tengok dalam kita tekan hadis 3106. Coba tekan dalam pencarian tu 3106 hadis Abu Daud. 3106 Abu Daud ya. Pilihan tu jangan lupa di bawah tu. Sunan Abu Daud. Kita tekan. Yes. Okey, ni ada pilihan. Kita tengok ni. Ada dua pilihan ya. Biasanya yang sesuai dengan penomboran ambil yang paling bawah tu. Abu Daud 3106 versi Baitul Afkar. Baru dia sesuai dengan hadis yang biasa, nombor hadis yang biasa ditulis dalam buku-buku tu. Untuk penomboran ni. Biasanya sesuai dengan yang paling bawah tu. Daud versi Baitul Afkar Ad-Dawliyah. Ambil yang ni. Kalau contoh tak jumpa lah. Kita tekan. Kita tekan yang ni. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud ya, nombor 3106. Hadis dia darjatnya sahih, ada dalam kitab penyelenggaraan jenazah bab mendoakan si sakit saat menjenguk. Ini hadis dia. Boleh baca dengan terjemahan sekali. Ini mudah insya-Allah. Okey. Yang dipaham semua ya? InsyaAllah faham. Boleh praktik sendirilah nanti insyaAllah dekat rumah. Kalau ini tidak dipraktis, dia akan hilang. Akan terlupakan. Kerana banyak mencari hadis. Nah sekarang soalan dia. Contoh kata. Kita tak jumpa dalam dua aplikasi ni, hadis ni. Macam mana nak cari ataupun nak mengetahui status dia? Kita boleh tanya ustaz. Di mana ustaz itu adalah ustaz seorang manusia. Ustaz yang berbentuk manusia. Yang kedua, boleh tanya ustaz di mana ustaz itu berbentuk Google. Ustaz Google. Kita tekan Google je. Kita tekan Chrome ataupun apalah, apa aplikasi internet lah. Kita kat sini tekan dalam Google pencarian ni, kita paste ni. Ni kan. Ana baru ambil ni, hadis ni. As'alullah rabbal arsyil azim ayyashfiyak. Tengok kita tekan. Tekan je.
Lepas tu enter, cari je. Cari je. Boleh kita dapati hadis ini dalam pelbagai website ni. Boleh kita tengok dalam Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Bakri. Ini boleh dipercaya ni. Boleh dipercaya ataupun dalam As-Sunnah ataupun Islam Web. Yang Syiah ni jangan kita ambil. Kalau dia berasal daripada website Syiah, kita jangan ambil ya. Meskipun dia benar. Yang terpenting kalau boleh kita ambil daripada ni tadi, Ad-Durar As-Saniyah. Ni ada Ad-Durar As-Saniyah. Kita tekan kat sini. Tengok ni. Dalam Ad-Durar As-Saniyah dia ada. Tengok, ambil yang hadis Muslim di bawah tu. Ma min abdin muslimin ya'udu maridan lam yahdur ajaluhu fayaqulu sab'a marrat as'alullah al-'azim rabbal 'arsyil 'azim ayyashfiyaka. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh akhrajahu Abu Daud. Imam Abu Daud, hadis yang ke-3106. Tu nampak nombor hadis dia. Diriwayatkan juga oleh Imam At-Tirmidzi. Khalasatu hukmul muhaddisi. Status hadis ni hasan gharib. Hasan boleh diamalkan. Cuma dia hasan gharib. Juga terdapat dalam kalau tengok di atas tu, man 'ada maridan lam yahdurhu ajaluhu faqala 'indahu sab'a marrat as'alullah al-'azim rabbal 'arsyil 'azim ayyashfiyak. Ni kalau kita tengok dekat atas ni, status hadis dia isnaduhu sahih atau hasan. Isnadnya sahih ataupun hasan, boleh diamalkan. Jadi apabila seseorang menjenguk ataupun menziarahi orang sakit, lalu dia membaca doa ni, as'alullah al-'azim rabbal 'arsyil 'azim ayyashfiyaka 7 kali, maka Allah akan menyembuhkan kepada si pesakit tersebut. Hadis ni boleh diamalkan. Macam itulah cara mencari hadis. Kalau ini kita tidak boleh buat, macam susah, ada yang paling senang. Cuma ni tak ada rujukan, iaitu menggunakan AI. Cara dia macam mana? Okey, jap. Di sini kita tekan perkataan export hadis. Okey, jap ya. Dari nama dia dah export hadis kan. Masya Allah. Ni tengok. Alamat dia export hadis export. Hadis expert. Kita tekan dalam Google pencarian. Ini memudahkan kita lah insya-Allah. Membantu anda. Simakan hadis pantas dengan AI. Penjelasan lengkap dengan dalil dan teks Arab. Dikendalikan oleh penuntut ilmu hadis berpengalaman. Tak tahu siapa yang mengendalikan ni. Akses untuk semakan segera. Sokongan untuk mendalami ilmu hadis. Gunakan sekarang. Saya faham. Cari kat sini. Letakkan hadis kat sini. Contoh macam tadi. Contoh tentang saya sediakan hadis dekat sini. Apa hadis dia ya? At-ta'anni minasyaitan. At-ta'anni tergesa-gesa daripada syaitan. At-ta'anni minasyaitan. Tulis je Arab lah kat sini. Kemudian send. Kirim kepada mereka untuk kita mengetahui jawabannya. Tengok tu. Tu dia ni. Cepat dia. At-ta'anni minasyaitan. Tengok. Hadis yang anda tanyakan ialah at-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaitan. Yang bermaksud ketenangan itu daripada Allah dan tergesa-gesa itu daripada syaitan. Status hadis ini dianggap lemah, dhaif. Rujukan, ada rujukan dia, masya-Allah. Alhamdulillah ada. Hadis ini ditekan oleh Al-Baihaqi dalam Syu'aib Al-Iman dan juga oleh At-Tabrani dalam Mu'jam Al-Awsat. Hadis ini dikategorikan sebagai dhaif oleh beberapa ulama hadis seperti Syekh Albani. Beliau menyatakan bahwasannya lemah. Sebab kedhaifan, jelas. Ini lengkap ya. Dan ana semalam coba cek semua ni, ternyata alhamdulillah sesuai. Ya ni. Mungkinlah ni tak pasti. Dia ada tulis. Bolehlah tu. Ana tak pasti ya. Ni sebab Syahibuddin founder. Ni dia founder mungkinlah beliau ni. InsyaAllah boleh deh. Syahibuddin bolehlah, boleh kita amalkan insyaAllah, boleh kita ambil ni. Sebab yang di bawah tu beliau Syahibuddin kita tahu beliau ni juga termasuk orang yang mengenal sunnah lah. Asyairah. Asyairah.
Oh ya, memang syairah. Tapi tak apa kita ambil ni. Ambil sebab ini adalah hadis. Jadi ini pun beliau juga menyebutkan Syekh Albani kat sini. Jadi beliau tidak fanatik lah. Dia mengambil semua pandangan ulama. Kita boleh gunakannya insya-Allah. Ini boleh, tak ada masalah. Guna ni anak-anak sebut tadi ini paling senang. Yang paling senang. Darar lagi better. Sebab ini semua mengambil daripada darar. Ini pun mengambil daripada darar. Islam Web, Al-Maktabatus Syamilah. Yes, sunnah.com. Ini pun bukan 100% daripada pencarian sendiri. Dia pun cari dalam Darar As-Saniyah, dalam Islam Web, semua dicari. Jadi boleh ni kita gunakan ni lah. Jadi ni beberapa aplikasi ni boleh membantu kita. Cuma kalau kita guna hadis expert ni, dia macam kita tak ada pengalaman ilmu, tak ada proses untuk mencari ilmu. Mudah sangat. Kalau macam tadi Ad-Darar As-Saniyah kan, ini memang cocok lah untuk rakyat Malaysia ni lah. Nak senang apa semua, tak nak penat-penat, tak nak confuse, tak nak ini apa ni pening lah ustaz, cari guna expert hadis je lah. Macam tu. Kalau boleh tadi boleh kita praktiskan, boleh kita gunakan yang ensiklopedia hadis tu, kemudian yang satu lagi Jami'ul Kutub At-Tis'ah tu. Boleh amalkan yang tu lah. InsyaAllah ni bermanfaat bagi kita. Kalau kita dah faham, untuk kita faham lancar ni sentiasa kita gunakan tu. Cari, tekan dan sebagainya. Kalau hanya kita pergunakan dalam kelas, lepas tu kita tak ada praktis, kita lupa. Hilang. Dijamin hilang. Okey, ada soalan tak? Apa-apa soalan sebelum kita tutup berkaitan dengan apalah, berkaitan dengan tajuk kita lah. Ya. Ya. Kita ada Bukhari, Muslim, Tirmizi dan Ya. Iya. Tapi kita difahamkan bahawa dia ikut Bukhari lebih sahih daripada Kepada Muslim. Iya. apa yang membezakan dari segi kesederhanaan di antara satu perawi hadis ini? Okey, Masya Allah. Okey, yang pertama memanglah of course daripada segi keilmuan lah. Imam Bukhari dan Muslim memang disepakati ulama dari segi keilmuan hadis, keduanya disepakati semuanya hadis yang diterangkan oleh mereka berdua ini adalah sahih, tidak ada yang dhaif. Kerana Imam Bukhari ni setiap dia menulis hadis dalam kitab sahihnya, beliau ni dia meneliti semua hadis tu, rijal tu, sanad tu diteliti. Lepas diteliti, beliau solat sunnah 2 rakaat. Setiap beliau menulis satu hadis, dalam bukunya beliau sentiasa solat sunnah 2 rakaat dahulu sebelum menulis itu. Ini yang tidak didapati pada hadis-hadis yang lain. Jadi memang keilmuan, kesikohan, hafalan kuat, kemudian keadilan, kewaraan, ketakwaan memang ada pada Bukhari dan Muslim. Nah, untuk yang At-Tirmidzi dan Abu Dawud dan Sunan Ibnu Majah Ahmad ni, sebab hadis ini di dalamnya ada yang dhaif, ada yang hasan, maka tentu kitab mereka ni berada di bawah 2 kitab ini, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Sebab dia dicampur-campur dengan yang dhaif. Jadi kalau kita saja, kalau kita nak pandang satu tulisan, yang satu bagus, yang satu sangat bagus, yang kedua bagus tetapi ada cacat, ada ni, kita mesti akan menilai yang pertama yang paling bagus, yang paling sahih. Lebih kurang macam itulah. Jadi itulah yang membezakan kenapa hadis Bukhari Muslim ni paling sahih, kenapa ini ada yang darjah berbeza-beza. Ya, berpulang kepada tadi itu. Sebab dalam hadis selain 2 hadis ni, Bukhari Muslim, dia dicampur-campur dengan dengan hadis dhaif. Bahkan dia ada hadis yang sangat lemah, mendekati palsu. Lepas tu lagi di antaranya ni kita tahu Bukhari dan Muslim ni merupakan boleh kita sebut mereka adalah sebagai pelopor lah, sebagai pendahulu, pengasas kepada kepada pembukuan hadis yang sahih. Jadi yang datang belakangan ni, dia kita katakan
tidak akan mengungguli ataupun mengalahkan hadis yang telah ditulis oleh Bukhari dan Muslim. Apatah lagi hadis Bukhari Muslim ni dia fokus kepada hadis-hadis yang sahih saja. Dan kemudian kata ulama, dua hadis yang paling sahih setelah Al-Quran adalah Bukhari yang pertama, yang kedua adalah Muslim. Manakala hadis-hadis sunan yang lain ni disebut sebagai sunan. Sunan. Ada juga yang disebut sebagai musnad. Sebab dia bercampur dengan hadis dhaif, maka darjat hadis yang ditulis oleh mereka ni bukan semuanya sahih. Ada memerlukan kepada penilaian. Macam tu. Okey. Terima kasih. Jazakumullah khairan, barakallahu fiik. Ada soalan lagi? Tak ada ya? Okey, baik. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi ini bermanfaat bagi kita. Semoga kita apa yang kita kongsikan berkaitan dengan hadis ni mendapatkan pahala dan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kita lupa, sebelum kita mengkongsikan suatu hadis kepada orang lain, kita kena cek dulu, kita pastikan dulu tentang kesabitan dan kesahihan dia, supaya kita berada dalam kebenaran, tidak ada dalam kebatilan. Okey, akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.